Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris bin Kamarudin dan ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Auni Aida binti Sabri dan juga Izzuddin bin Baizuri. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan tentang isu lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Kelang atau singkatannya ialah SUK. Untuk pengenalan atau isu yang berlaku, poin yang pertama adalah projek lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Kelang sepanjang 24.4 km bermula pada 29 Ogos 2019. Kemalangan yang berlaku dapat dibuktikan apabila seorang wanita hampir terbunuh ketika keretanya dilanggar batu konkrit dari struktur pembinaan lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Kelang yang jatuh di Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR2. Kejadian itu menyebabkan wanita itu terperangkap dalam sebuah kereta Proton Saga FLX dan kenderaan yang dipandunya rosak teruk dan hancur di bumbung setelah terkena sebatang batu konkrit yang berukuran 1 meter persegi. Pada Mac 2021, 2 orang meninggal dunia sementara 3 yang lain selamat dalam tragedi van kilang yang dilanggar runtuhan perancah besi untuk pembinaan lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Kelang. Beberapa hari kemudian, berlakunya lagi satu kemalangan melibatkan pekerja tapak pembinaan itu sendiri dan seorang penduduk tempatan di mana 3 pekerja Cina terbunuh dan seorang pengguna jalan raya tempatan cedera parah apabila sebuah kren di tapak pembinaan lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Kelang runtuh. Apa yang menjadi persoalan di kalangan pengguna jalan raya dan penduduk di tapak pembinaan lebuh raya tertinggi Sungai Besi Ulu Kelang ialah mengapa jalan tersebut tidak ditutup semasa aktiviti untuk membuang struktur keluli atau komponen berat sedang dijalankan di kawasan tersebut. Apakah projek tersebut benar-benar sesuai dengan prosedur operasi piawai atau adakah pekerja mereka cuai? Oleh itu, pengendali projek dan pekerja projek mesti mengambil perhatian terhadap kemalangan yang pernah berlaku sebelum ini kerana nyawa pengguna jalan raya yang menggunakan jalan raya tersebut mengakibatkan terancam. Okey, sekian saja itu daripada saya. Saya serahkan kepada Izzuddin. Okey, terima kasih Arif. Nama saya ialah Izzuddin bin Baizuri dan saya ingin membentangkan tentang metodologi dan kaedah yang digunakan dalam kes ini. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP perlu menasihati pengurusi dan pengendali projek pembinaan lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Kelang ataupun SUK untuk menghentikan semua kerja bagi sementara waktu untuk memberi ruang kepada pihak berkuasa untuk menyiasat punca sebenar kemalangan. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP perlu mengarahkan agar langkah-langkah pemulihan dan kawalan lengkap dibuat untuk mencegah kemalangan berulang. Langkah seterusnya adalah menyediakan laluan alternatif dan pintu masuk baru kepada penduduk yang tinggal berhampiran tapak pembinaan lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Kelang SUK bagi mengelakkan kesesakan. Selain itu, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP juga perlu mengambil tindakan undang-undang terhadap pentadbir projek pembangunan lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Kelang SUK. Dan di samping itu, sekiranya mana-mana kontraktor yang cuai dalam mengendalikan projek di tapak pembinaan boleh dikenakan tindakan undang-undang iaitu Seksyen 34B-1-C dan Seksyen 34C-1 Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 Akta 520. Ini memerlukan kontraktor dan pentadbir projek untuk memastikan keselamatan bangunan dan kerja pembinaan sama ada semasa atau selepas pembinaan. Dan seterusnya ialah pembincangan dan kesan sampingan. Kemalangan ini juga telah menyebabkan kesesakan lalu lintas di kawasan tersebut, lebih-lebih lagi kren jatuh pada waktu pagi. Ketika ramai orang dalam perjalanan ke tempat kerja masing-masing, ini menjadikan kesesakan lalu lintas menjadi lebih teruk dan tidak terkawal untuk sementara waktu. Kemalangan ini bukan sahaja memberi kesan kepada masyarakat yang menggunakan lalu lintas
Syarikat pembinaan yang terlibat juga pasti terjejas dan mengalami kerugian yang besar. Syarikat itu mengalami kerugian yang besar kerana di tapak pembinaan telah meragut 3 nyawa pekerja mereka sendiri dan telah mencederakan orang awam. Syarikat juga mesti membayar papasan kepada keluarga si mati kerana mereka kehilangan ahli keluarga. Syarikat juga mengalami kerugian kerana barang peralatan yang rosak harus diperbaiki dan dibeli baru untuk menggantikan barang yang rosak akibat kemalangan. Oleh itu, ia akan merugikan syarikat pembinaan. Dan akhir sekali ialah setiap kemalangan yang berlaku pasti akan membawa kesan buruk kepada semua pihak seperti orang awam, pekerja dan syarikat pembinaan. Namun, pepatah Melayu berkata, sediakan payung sebelum hujan, kerana tidak tahu apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Seperti menyediakan insurans untuk diri sendiri dan syarikat pembinaan mesti memberikan insurans kepada pekerjanya. Di samping itu, pihak pemerintah mesti merancang beberapa penyelesaian yang harus dilakukan oleh syarikat pembinaan untuk menyelesaikan masalah ini agar insiden seperti ini tak berulang lagi. Itu sahaja daripada saya dan saya akan serahkan kepada Nooni Eda. Okay, saya akan terangkan tentang cadangan mengatasi masalah. Kontraktor perlu melakukan lebih banyak kerja pembinaan pada waktu malam. Ini kerana jalan pada waktu malam agak lengang dan kurang banyak kenderaan untuk pengguna jalan raya. Kontraktor dan pentadbir projek lebuh raya tertinggi Sungai Besi Ulu Kelang juga mesti memastikan bahawa peralatan yang digunakan semasa projek pembinaan selamat, moden dan diservis sebelum digunakan. Kerajaan juga mesti menekankan dan mengetatkan undang-undang melalui Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB. Ini adalah untuk memastikan keselamatan, kesihatan, kesejahteraan dan pekerja dijamin serta dilindungi. Kami berharap dengan cadangan yang diberikan ini dapat membantu menyelesaikan masalah kemalangan semasa melakukan pembinaan. Kontraktor perlu mengamalkan dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah agar tidak membahayakan mana-mana pihak. Kontraktor dan pentadbir projek mesti memandang serius kemalangan semasa pembinaan supaya ia tidak berulang lagi kerana boleh membahayakan pengguna jalan raya dan pekerja. Kami berharap pentadbir projek lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Kelang dapat menyelesaikan masalah ini secepat mungkin agar keselamatan pekerja dan pengguna jalan raya terjamin. Next. Untuk kesimpulan daripada isu ni, sebagai kesimpulan kami berharap bahawa kemalangan semasa pembinaan tidak akan berulang lagi kerana boleh membahayakan pekerja dan pengguna jalan raya. Kontraktor harus mengenal pasti punca kemalangan dengan lebih terperinci untuk menyelesaikan masalah tersebut secepat mungkin. Kontraktor juga perlu menggunakan teknologi dan peralatan terkini yang telah diservis untuk mengelakkan sebarang kemalangan. Peralatan yang digunakan untuk menjalankan pembinaan mestilah peralatan yang baru dan servis agar tidak membahayakan tenaga kerja. Kren yang digunakan mestilah dalam keadaan baik dan diperiksa secara berkala dari semasa ke semasa. Dengan cara ini, kita dapat mengelakkan kemalangan semasa pembinaan. Selepas ini kami berharap agar kontraktor dapat memastikan bahawa pekerja melakukan kerja dengan lebih fokus dan teliti. Mana-mana syarikat atau pentadbir projek juga perlu memastikan pekerja menjaga keselamatan mereka dengan betul, seperti memakai jaket keselamatan, topi keladar keselamatan, dan setiap pekerja mesti mempunyai lesen untuk bekerja di tapak pembinaan. Sekiranya berlaku kemalangan, pihak berkuasa mesti menjatuhkan hukuman yang sewajarnya agar mereka lebih berhati-hati dan peka terhadap keadaan di sekeliling atau di sekitarnya semasa menjalankan tugas. Itu sahaja berikut kami. Terima kasih. Assalamualaikum.